22% penduduk Gaza diambang kebuluran. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Dunia 10. Angka kematian rakyat Palestin akibat serangan berterusan rejim Zionis di Gaza telah meningkat kepada 37,718. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, tentera Zionis telah membunuh 60 orang dan mencederakan 140 yang lain dalam tempoh 24 jam lalu. Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran seluruh Gaza menghadapi risiko kebuluran yang tinggi. Kekurangan bekalan makanan dilaporkan teruk dengan 1 daripada 5 penduduk Gaza berada di ambang kebuluran. Kira-kira 459,000 orang di Gaza atau 22% daripada penduduk berada dalam keadaan kekurangan makanan. Konflik di Gaza turut memberi kesan buruk kepada sistem pendidikan. Sejumlah 110 sekolah dan universiti telah musnah setakat 17 Jun lalu, mengorbankan lebih 10,000 pelajar. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran perang Israel-Hamas yang berkembang ke Lebanon berpotensi menjadi satu malapetaka. Ketua Kemanusiaan PBB Martin Griffith menyifatkan selatan Lebanon yang bersempadan dengan Israel sebagai titik panas. Kawasan terbabit menyaksikan keganasan rentas sempadan setiap hari sejak perang tercetus 7 Oktober tahun lalu. Pertembungan sengit melibatkan perjuang Hamas dan rejim Zionis di bandar Rafah di selatan Gaza dikuatiri berkembang ke kawasan lain. Sekutu utama rejim Zionis, Amerika Syarikat, turut beri amaran tentang risiko konflik besar dengan Hizbullah berikutan peningkatan ancaman selepas berlakunya kebakaran rentas sempadan. Dalam pada itu, para pekerja kesihatan memberi amaran mengenai krisis perubatan serius di Gaza. Pesakit yang dirawat di beberapa hospital yang masih beroperasi di wilayah terkepung itu berisiko meninggal dunia akibat jangkitan kuman. Ini berikutan kekurangan peralatan perlindungan dan sabun walaupun mereka terselamat daripada kecederaan letupan. Doktor dan jururawat Amerika Syarikat yang baru pulang dari wilayah Palestin itu mendedahkan para pekerja kesihatan terpaksa membiarkan luka kanak-kanak yang melecur tanpa dibalut. Bekas doktor pakar bedah tentera Amerika Syarikat Adam Hamawi berkata sama ada gencatan senjata dikuatkuasakan atau tidak, bantuan kemanusiaan perlu segera diperoleh. So as a doctor, I never expected to have to come and advocate like this. I provide medical care, I do surgeries, but I feel right now this is just as important because we're not able to provide that medical care without the support that is needed here. So I feel that I'm continuing the mission by going to the White House, going to Congress and letting... Cyprus akan tetap menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Menteri Luar Cyprus Konstantinos Kombos berkata ia bukan satu tugas yang mudah. Cyprus memberi jaminan untuk melakukan segala yang mampu dengan kerjasama rakan kongsi di Gaza. Hanya 1,000 tan daripada 7,000 tan bantuan kemanusiaan yang dihantar ke Gaza dari Cyprus telah diagihkan. Manakala baki 6,000 tan lagi belum diagihkan atas faktor keselamatan. Koridor laut yang menghubungkan Cyprus dengan Gaza dibuka pada Mac, menyampaikan sebahagian kecil daripada bekalan asas diperlukan untuk 2.4 juta penduduk Palestin. Laluan bantuan maritim telah menghadapi halangan termasuk kebimbangan keselamatan di jeti dan pengagihan bantuan semasa ketibaan. Penduduk Israel meneruskan bantahan mendesak pilihan raya diadakan dan Kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ditukar. Di Tel Aviv, menunjuk perasaan menyekat dan membakar jalan-jalan utama menuju ke bandar.
Mereka mendakwa pentadbiran Netanyahu meletakkan Israel ke kancah peperangan yang tidak berkesudahan dan ia perlu dihentikan. Selain mendesak agar tebusan segera dibebaskan, penunjuk perasaan turut menyekat lebuh raya utama dan persimpangan di selatan Tel Aviv. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menentang pentadbiran Netanyahu sejak ia mengumumkan penstrukturan semula sistem kehakiman lebih setahun lalu. Mereka menyifatkan pentadbiran Netanyahu gagal menangani isu tebusan dan peperangan. Rusia mengerahkan kira-kira 10,000 lagi rakyatnya untuk menyertai peperangan di Ukraine. Penghantaran dilakukan di sebalik segelintir rakyat memilih untuk meninggalkan Rusia daripada menyertai kerahan tentera. Ketua Jawatankuasa Siasatan Rusia Alexander Bastrykin berkata Moskow bertindak keras terhadap pendatang yang telah menerima kewarganegaraan Rusia tetapi tidak mendaftar untuk berkhidmat dengan tentera. Lebih 30,000 orang daripada mereka telah ditahan dan dimasukkan ke dalam senarai kerahan tentera, sebahagian besarnya migran Asia Tengah. Proses mendapatkan kewarganegaraan Rusia telah dipermudah berikutan isu kekurangan tenaga buruh. Bagaimanapun, ia mewajibkan migran untuk mendaftar dan berkhidmat dengan tentera jika diminta berbuat demikian. Korea Utara telah berjaya menjalankan ujian penting dalam membangunkan peluru berpandu yang membawa pelbagai kepala peledak. Bagaimanapun, Korea Selatan mendakwa ia sebagai penipuan untuk menutup kegagalan. Ujian yang dijalankan semalam itu menggunakan enjin peringkat pertama dilengkapi peluru berpandu balistik jarak pertengahan dan jarak jauh berasaskan bahan api berpejal. Media Korea Utara turut menyiarkan 3 gambar ujian tersebut. Dalam pada itu, tentera Korea Selatan berkata analisis bersama tentera Amerika Syarikat menunjukkan peluru berpandu itu meletup pada peringkat awal. Kementerian Pertahanan Taiwan mengesan 35 pesawat tentera China di sekitar pulau itu dalam tempoh 24 jam. China mendakwa Taiwan sebagai sebahagian daripada wilayahnya dan tidak akan berhenti mendesak dalam memastikan Taiwan kekal di bawah kawalannya. Usaha itu telah meningkatkan tekanan ke atas Taipei dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan mengadakan latihan ketenteraan di sekitar pulau berkenaan. Beijing turut menyifatkan Presiden Taiwan Lai Ching-te yang dilantik bulan lalu sebagai pemisah berbahaya. Filipina perlu melakukan lebih daripada membantah tindakan haram Beijing di Laut Cina Selatan. Presidennya Ferdinand Marcos berkata negara itu sebelum ini telah memfailkan lebih 100 bantahan. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan langkah seterusnya yang mungkin diambil Manila. Katanya walaupun tidak dianggap sebagai serangan bersenjata, pengawal pantai China melakukan tindakan haram dalam menghalang operasi penghantaran bekalan tentera Filipina. Minggu lalu, seorang kelasi Filipina mengalami kecederaan serius selepas apa yang disifatkan oleh pihak tentera sebagai rempuhan laju yang disengajakan oleh pengawal pantai China. Insiden terbaru itu dianggap paling serius dalam siri konfrontasi yang semakin meningkat antara kapal China dan Filipina. 2 panda gergasi dari China memulakan perjalanan ke zoo di Amerika Syarikat. 2 ekor panda berkenaan dikenali sebagai Zhenpao betina berumur 3 tahun dan Yunchuan jantan berumur 4 tahun. Kedua-dua haiwan tersebut dalam perjalanan dari pangkalan panda Bifengxia di wilayah Sichuan, barat daya China ke San Diego, California. Pakar panda China akan menghabiskan masa 3 bulan untuk membantu pasangan itu menyesuaikan diri dengan habitat baharu. China akan menghantar 2 lagi panda gergasi ke zoo di Washington. Langkah itu sebahagian usaha Beijing dan Washington menjalin hubungannya lebih kukuh selepas hubungan dingin sejak kebelakangan ini.
Saingan Copa America, Venezuela sahkan tiket ke suku akhir selepas mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas Mexico. Penyerang veteran Salomon Rondon menjadikan gol tunggal perlawanan selepas menggunakan sepakan penalti pada minit ke-57 sekaligus melalui kumpulan B dengan 6 mata selepas 2 perlawanan. Mexico berpeluang menyamakan kedudukan pada hujung perlawanan namun sepakan penalti Orbelin Pineda berjaya diselamatkan via gol Venezuela. Skuad kendalan Diego Martin Coca masih berpeluang untuk mara jika menang ke atas Ecuador dalam aksi terakhir kumpulan Isnin ini. Dalam satu lagi perlawanan kumpulan B, Ecuador menghidupkan peluang ke suku akhir selepas membenam Jamaica 3-1. Ecuador membuka jaringan selepas hantaran Piero Hinchepi terkena kaki pertahanan Casey Palmer dan terus mendejah gawang minit ke-13. Dua lagi jaringan dihasilkan Candy Paez menerusi sepakan penalti separuh masa pertama dan Alan Minda pada hujung babak kedua. Gol Jamaica pula diperoleh pada minit ke-54 menerusi Michael Antonio. Perkembangan Euro 2024, Georgia mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati selepas mengejutkan Portugal 2-0 dalam aksi terakhir kumpulan F. Turut mara Turkiye yang menang tipis 2-1 ke atas Republik Czech. Saingan berlangsung di Red Bull Arena menyaksikan Portugal yang telah mengesahkan tempat ke pusingan kalah minggu lalu merehatkan beberapa pemain utama termasuk Bruno Fernandes dan Bernardo Silva. Jaturan itu dilihat merencatkan momentum pasukan yang ketinggalan seawal minit kedua menerusi jaringan Visha Kraftsasikelia. Hasrat Portugal untuk menyamakan kedudukan tidak kesampaian selepas bolos buat kali kedua pada minit ke-57. Kemenangan 2-0 bolehkan Georgia mencipta sejarah mara ke peringkat kalah mati pada penampilan sulung di Euro. Dalam pada itu, jaringan kapten pasukan Hakan Çalhanoğlu dan pemain gantian Cenk Tosun pada babak kedua membawa Turkiye mara ke pusingan seterusnya. Perlawanan turut dicemari dengan insiden 2 layangan kad merah diberikan kepada lawan. Jaringan saguhati Republik Czech dijadikan pemain tengah Tomáš Souček. Sementara itu, dalam saingan kumpulan E, Belgium terikat seri tanpa jaringan berdepan Ukraine. Keputusan itu sudah cukup untuk meletakkan Belgium di pusingan kalah mati selepas mengakhiri saingan tangga kedua dengan 4 mata. Sementara Ukraine yang turut mengumpul 4 mata tersingkir dipisahkan dengan perbezaan jaringan dan menduduki tangga tercorat. Dalam satu lagi aksi, Romania dan Slovakia turut ke peringkat seterusnya meskipun sekadar seri 1 sama. Kedua-dua pasukan turut memungut 4 mata keseluruhan dan Romania muncul sebagai juara kumpulan manakala Slovakia di tempat ketiga. Sekian Dunia 10 dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.